Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi pada pagi ini alhamdulillah dapat bersama-sama dalam sesi tadabbur harian insya-Allah. Hari ini kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-149. Muka surat 149 dan kita akan bersama-sama di surah Al-An'am ayat 152 sehingga ayat 157 insya-Allah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan kurniakan kepada kita kefahaman insya-Allah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hidayah wa taufiq insya-Allah untuk beramal dengan Islam insya-Allah. Hari ini jadi kita akan mulakan insya-Allah seperti biasa. Kita harapkan kepada semua insya-Allah untuk membuka mushaf insya-Allah. Kalau ada kemudahan dan kalau tak ada kemudahan hanya boleh menonton insya-Allah bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Saya cuba paparkan insya-Allah sebab minta maaf kadang-kadang tidak teralih insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaAllah sebagai permulaan kita akan baca dulu ayat yang pertama daripada muka surat ini insyaAllah, iaitu muka surat 152. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah wa awful kaila wal mizan bil qist la Allahu Akbar. Okay. La nukallifu, Allah Subhanahu wa taala. Allah kata la nukallifu nafsan illa wus'aha wa iza qultum fa'dilu walau kana za qurba wa bi ahadillahi awfu zalikum wassaakum bihi la'allakum tazakkarun. Sadaqallahul azim. Ayat pertama insya-Allah. Jadi dalam ayat ini insya-Allah kita akan tengok tadabbur sedikit insya-Allah, iaitu Allah Subhanahu wa taala sebenarnya menyambung apa yang telah kita baca sebelum daripada ni, iaitu dalam ayat 151 sebelum daripada ni kan kita telah baca Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan qul ta'alau. Kita baca sebelum daripada ni kan, atlu ma harrama rabbukum alaikum. Aku nak ceritakan kepada kamu ni, ini apa dia ni yang Allah Ta'ala haramkan kepada kamu ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menyuruh Nabi memberitahu kepada orang kafir ni, ini dia perkara-perkara. Dan ulama-ulama telah mengiranya semuanya tu, membilangnya ada semua 8 perkara. Ada 8 perkara. Jadi 5 telah diceritakan di dalam ayat 151 sebelum daripada ni, dan ada lagi tambahan di sini yang akan kita baca di dalam ayat 152 pada kali ini insya-Allah. Jadi kita akan tengok kan, Allah Subhanahu taala kata seterusnya ni kalau ikutnya perkara yang ke-6 wala taqrabu malal yatim. Wala taqrabu. Jadi jangan kamu, ini larangan Allah Subhanahu taala, jangan kamu dekati malal yatim. Jadi maksudnya kalau sebelum daripada ni wala taqrabul fawahish, jangan kamu dekati perkara-perkara yang kotor, perkara-perkara yang jelek, zina dan sebagainya, dosa-dosa besar. Jadi sekarang ni Allah SWT kata pula wala taqrabu malal yatim, jangan kamu dekati. Jadi maksud sini jangan kamu dekati ni ialah Allah SWT nak minta kepada kita ni supaya berawas-awas, berjaga-jaga, sebab ada sebahagian daripada kita ni diberi amanah untuk menjaga harta anak yatim. Jadi itu memang terpaksa kan, sebab kita jaga harta anak yatim ni maksudnya ialah kadang-kadang seseorang itu berkahwin dengan seseorang isteri, di mana isteri dah ada anak-anak dan ayah dia baru mati kan. Jadi dia adalah harta-harta dimiliki oleh anak-anak yatim tu. Jadi harta anak yatim itu bukan anak dia, bukan harta dia, tapi harta yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dia jaga. Itu harta, kita kata harta anak yatim. Jadi kadang-kadang banyak penyelewengan berlaku ni. Sebab apa kan, kalau harta anak yatim tu sedikit mungkin tak jadi masalah, tapi walaupun sedikit sebenarnya menjadi masalah juga dari segi hukumnya. Tetapi kebiasaannya bila harta tu banyak, maka ramailah orang yang menjaga anak yatim. Jadi orang tak tahu dia yang jaga harta tu. Jadi kemungkinan akan berlakulah penyelewengan, akan berlakulah pengambilan dan sebagainya kan, akan berlakulah kesalahan. Jadi sebab itulah Allah Taala kata jaga betul-betul. Jangan, maknanya jangan bukan tak ambil amanah, tapi bila kamu ambil amanah kena berjaga-jaga. Sebab tu Allah Taala kata sini wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah. Perkara yang kedua Allah Taala sebut sini ialah boleh digunakan illa billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik.
iaitu apa? Sesuatu benda yang memberi kebaikan kepada anak yatim tersebut. Contohnya untuk pelajaran dia, untuk makan minum dia, untuk apa-apalah kan kebaikan-kebaikan untuk dia. Tapi kalau apa-apa yang bukan untuk dia, untuk kita tak boleh. Kecuali perbuatan yang kita lakukan itu adalah untuk kepentingan dia, kerana dia. Kita nak hantar dia ke sekolah, jadi kita gunakan perbelanjaan, contohlah kan untuk digunakan untuk inilah kan, untuk bayar kos penghantaran dia tu, itu memang boleh gunakan. Sebab apa? Itu untuk kepentingan dia. Sebab tu Allah kata illa billati hiya ahsan, melainkan dengan cara yang terbaik. Hatta yablugha asyuddahu. Jadi Allah SWT kata sehinggalah, bilalah keadaan macam ni, iaitu maknanya sehinggalah dia besar. Asyuddahu tu makna kuat, maknanya ialah apabila dia telah sampai umur. Itu maknanya bila sampai umur maka wajiblah. Tapi ulama-ulama adalah penjelasan sikit ni kan, kalau sampai umur tapi keadaan masih lagi tak stabil, dia ni tak betul lagi cara membelanjakan dia tu, itu adalah perbincangan yang lebih detail. Tapi kesimpulan dia ialah sinilah, bahawa kena berawas dengan harta anak yatim ni. Sebab harta anak yatim ni bukannya haram digunakan, tapi ada takut-takut terjerumus kepada dunia. Perkara seterusnya, perkara yang ketujuh, wa auful kaila wal mizan bil qisti, dan hendaklah kamu tunaikan al kaila wal mizan, sukatan dan juga timbangan. Ini untuk orang yang berjual beli lah kan, untuk orang yang bukan mesti jual beli maknanya ada bisnes besar-besar kan, tapi maksudnya ialah orang yang mana bila kita ni bertukar-tukaran, bila kita ni adalah ambil mengambil kan, kita jadi beri memberikan, jadi adalah pertukaran berlaku yang disebabkan kerana sukatan dan sebagainya kan. Kalau sekarang ni kilogram ke dengan gramnya kan, bagus sekarang ni kan, kita maknanya ada dengan detail kan, dengan dahsyat kan, gram berapa kan. Jadi kalau orang tu kan teliti, maknanya kan dia nak cukup-cukup dan sebagainya, itu kita tak boleh marah pada dia kan, itu memang hak dia. Jadi kalau hak dia boleh, dia nak cukup detail-detail kan. Tetapi jadi Allah SWT kata ni wa auful kaila wal mizan bil qisti. Qisti tu makna dengan adil, dengan apa yang sepatutnya lah kan. Kalau hak dia. Kemudian Allah Ta'ala kata la nukallifu nafsan illa wus'aha. Tetapi Allah Ta'ala sebutkan perkataan ni, la nukallifu nafsan illa wus'aha, kami tidak membebankan seseorang itu melainkan kemampuannya. Kenapa ulama-ulama sebut sini? Kerana kemungkinan kan, sebab sahabat bila dengar tu ayat yang atas tadi tu wa auful kaila wal mizan bil qisti, jadi takut lah kan, nak bisnes pun takut kalau macam tu, nak menimbang pun takut kan, nak menyukat pun takut kan. Jadi apa yang berlaku? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa dia? Allah SWT pun datangkan ayat ni, la nukallifu nafsan illa wus'aha, sebab kadang-kadang tersalah, bukan dengan keinginan, bukan dengan niat kan, tapi berlaku kesalahan yang tidak diniatkan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini la nukallifu nafsan illa wus'aha. Kalau tersalah bukan dengan tujuan memang nak bersalah, tak sengaja, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan maafkan kita insya-Allah. Wa iza qultum fa'dilu, dan yang terakhir iaitu apabila kamu berkata fa'dilu, hendaklah kamu ni berkata ni apa? Berkata ni sama ada ulama kata tafsir Jalalain kata iza qultum, apabila kamu berkata, makna berkata dalam menentukan hukum. Kamu ni jadi hakim, jadi kamu membuat keputusan, ini boleh, ini tak boleh. Tolong bagi feedback, tak ada suara kan, tak tahu kan, suara dan juga video kan, insya-Allah. Terima kasih semua. Jadi Allah SWT sebutnya kan, wa iza qultum, apabila kamu menjadi hakim, kamu menentukan hukum, ini boleh, ini apa, kamu ni kena penjara, ini sebagai contohnya kan. Ataupun tak semestinya kamu jadi hakim, kemungkinan kamu mengatakan sesuatu perkara saja, maka hendaklah kamu fa'dilu, hendaklah kata dengan betul. Jangan kata tak betul. Jangan. Sebab apa? Kadang-kadang manusia ni kan ada tendensi dia untuk mengatakan tak betul. Kenapa dia mengatakan tak betul? Biasanya Allah Subhanahu Taala sebut sini kan, iaitu walau kana za qurba. Allah Taala sebut walau kana za qurba ni, walaupun terhadap kaum kerabat kamu, maknanya suatu benda yang berkaitan dengan kaum kerabat kamu, iaitu kemungkinanlah untuk kepentingan mereka dan sebagainya. Jadi katakanlah seorang tu menjadi hakim, tiba-tiba yang dia kena hukum ni, yang akan dihukumkan ni adalah kaum kerabat dia. Seorang kerabat dia, seorang bukan kerabat dia, seorang saudara mara dia, seorang jadi kadang-kadang tendensi tu ada. Tapi tendensi sekarang ni macam-macam lah pula kan. Kadang-kadang bukan kerabat, tapi kerana perkara lain pula, kerana rasuah ke dan sebagainya kan. Kerana apa kan, yang ni bayar lebih, yang ni pernah buat baik dengan dia kan, yang ni pernah bagi hadiah kepada dia sebidang tanah ke, ini bagi hadiah kepada dia sebuah kereta ke, macam-macam lah kan, package pelancongan ke dan sebagainya. Jadi kadang-kadang ada tendensi itu. Jadi Allah SWT kena jaga-jaga. Wa iza qultum fa'dilu, maknanya walaupun benda itu terkena kepada orang yang dekat dengan kamu.
Kemudian wa bi ahdillahi aufu, dan hendaklah kamu menunaikan janji Allah Subhanahu wa taala. Aufu bi ahdillah, janji kamu Allah dengan Allah ni apa? Iaitu janji kita sejak janji yang paling besar sekali bila kita ni mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Itu adalah janji itu. Kita berkata la ilaha illallah, kaulah hanya Allah Tuhan, kaulah aku akan ikut kau sahaja. Itu adalah janji terbesar kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi janji itu jaga-jaga kan. Hendaklah kamu, kalaulah dengan manusia kita mesti tunaikan janji kita, maka dengan Allah Subhanahu wa taala lebih patut lagi kan. Lebih patut lagi. Walaupun dengan manusia pun kena tunaikan juga kan. Tapi maksudnya kita nak ceritanya lebih patut lagi kita berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak awak berjanji buat apa? Gitu. Jadi wa bi ahdillahi aufu zalikum wassaqum bihi la'allakum tazakkarun. Semua tu tengokkan Allah Taala sebut lagi wassaqum. Sebelum daripada ni kita dah baca dah perkataan kan, wassaqum bihi la'allakum ta'qilun, ayat 151 kan. Ayat sebelum daripada ni. Sekarang ni Allah Taala sebut lagi kan dalam ayat 152 ni, zalikum wassa, dengan itulah dia kata, begitulah wassaqum bihi, Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan untuk kamu. Wasiatkan maknanya bukan wasiat tu maksud, tapi memberi peringatan, menyebutkan tentang hukum, menyebutkan bahawa kamu mesti buat gini, kena buat kena macam ni kan. Wassaqum bihi, ingatkan kamu, la'allakum tazakkarun, moga-moga kamu ni mengambil peringatan. Kata jalan lain dia kata tatadabbarun. Jadi tadabbur lah kita yang hari ni, tadabbur ni kan, insya-Allah kan. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala pun memberitahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah wa anna haza sirati mustaqima fattabi'u. Ini haza tu makna apa? Islam ni apa yang ada dalam Quran ni, apa yang aku bawa ni. Wa anna haza sirati mustaqima, inilah jalanku yang lurus. Fattabi'u, beritahu kepada orang-orang lain, beritahu kepada manusia, fattabi'u, ikutlah jalan ni. Kemudian tengokkan Allah SWT katakan sirati mustaqim, ini jalan aku, cara aku kan, Islam lah Kemudian Allah SWT kata apa? Wala tattabi'us subula, jangan kamu ikut jalan-jalan. Maksudnya jalan-jalan di sana dia guna sirati satu, tapi bila kata jangan, wala tattabi'u as-subula. Subula maknanya kita tengok sini kan, perkataan subula ni iaitu apa? Wala tattabi'u as-subula. As-subula. Jadi subula ni maknanya apa? Banyak jalan maknanya. Dia plural kepada jalan-jalan. Jadi aku satu, jalan aku satu saja. Yang lain ini, yang tak betul ni banyak. Sebab tu ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi satu kali tu menggariskan satu garisan lurus atas tanah. Jadi pada masa tu melukis ke atas tanah lah kan atas tanah kan bukan ada whiteboard, bukan ada skrin macam kita yang canggih-canggih ni kan. Tapi mereka pun jadi hebat, lebih hebat dari kita kan. Kita ni canggih-canggih tapi tak hebat-hebat juga kan. Okey, insya-Allah kan kita usaha jadi hebat insya-Allah. Jadi Nabi SAW gariskan atas tanah. Nabi kata ini adalah jalan yang lurus. Kemudian tepi tu Nabi buat apa ni, jalan-jalan yang lain. Jadi Nabi kata ini yang tepi-tepi ni cakar-cakar, jangan ada bercakar-cakar tepi tu kan. Yang ini garis lurus, kemudian ada cakar-cakar macam ni. Nabi kata ini adalah subula. Lalu Nabi SAW membacakan ayat ni. Jadi Nabi baca ayat ni apa? Haza sirati mustaqima fattabi'u. Inilah jalanku yang lurus. Kemudian yang tepi ni adalah apa? Wala tattabi'us subula. Ini yang dikatakan sebagai as-subula, iaitu jalan-jalan yang lain yang menyeleweng daripada Islam. Fatafarraqa bikum an sabilih. Yang maka kamu pun dia kata fatafarraqa bikum an sabilihi, yang akan menyelewengkan kamu, yang akan memecahkan kamu, yang akan menghalang kamu kan, yang akan mencenderungkan kamu daripada, melarikan kamu daripada jalan yang benar ni. Jadi jalan-jalan. Jadi kita tengok dalam hidup kita kan, banyak macam-macam cara kan, yang orang ni ajak macam-macam, iklan tepi ni, iklan dalam internet, iklan dalam TV, iklan dalam radio, macam-macam mengajak kepada benda-benda yang tak betul ni. Jadi Allah SWT ingatkan, itu semua akan melarikan kita daripada jalan yang benar. Zalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Tengokkan Allah Ta'ala ulang lagi, zalikum, tengok Allah Ta'ala kata zalikum wassaqum, ada lagi zalikum wassaqum. Jadi wassaqum kita sebut kemarin kita sebut dalam sesi sebelum daripada ni, kita katakan apa? Wassaqum. Allah Ta'ala gunakan perkataan wasiat. Sebab itulah wasiat ni memperingatkan. Allah Ta'ala ingatkan inilah jalan yang benar, itu adalah salah, ini benar, ini salah. Zalikum wassaqum bihi. Allah Ta'ala ingatkan kamu ni la'allakum tattaqun. Jadi kita dah ada kan la'allakum ta'qilun, la'allakum tazakkarun, la'allakum tattaqun. Sini moga-moga kamu bertakwa. Maknanya nak jadi orang yang berakal,
nak jadi orang yang dapat mengambil peringatan, nak jadi orang yang tattaqun, orang yang bertakwa, mesti kena ikut apa yang disebutkan tadi tu. Dah pun banyaklah Jadi Allah SWT kata, sekarang Allah Ta'ala beralihkan, alihkan pula nak ceritakan pula kepada apa kan, bahawa apa yang berlaku sebelum daripada ni, ini apa yang dibawa oleh Nabi kan, yang Allah SWT beritahu kepada Nabi supaya bacakan kepada mereka ni kan, utlu kan, kul ta'al atlu kan. Jadi Allah Ta'ala kata, atlu, aku nak bacakan kepada kamu ni. Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi Muhammad supaya bacakan. Jadi Nabi Muhammad pun atlu, aku nak bacakan. Jadi sekarang ni Allah SWT pun cerita pula tentang apa yang berlaku sebelum daripada ni. Yang sebelum daripada ni maksudnya ialah sebelum daripada Nabi Muhammad SAW. Apa dia? Allah Ta'ala katakan, summa ataina. Jadi summa ni kalau ikut terjemahannya makna kemudian. Tapi ulama-ulama tafsir kata sini bukannya maknanya bukan kemudian dari segi masa. Tapi maksudnya ialah dan juga, maksud dia kata. Maksud dan juga kan, bukan maksud kemudian. Jangan summa kemudian sini sebab dia bukan di sini, bukan dipanggil tatabbu' zamani, dipanggil dalam bahasa Arabnya ialah bukannya, iaitu berturutan dari segi kronologi. Sebab apa? Allah Ta'ala turunkan dulu benda-benda ni kan sekarang ni kepada Nabi Muhammad kan. Allah Ta'ala cakap, dan begitulah juga maksudnya summa ataina, dan begitulah juga kami telah berikan kepada Musa al-kitab. Summa ataina Musa al-kitab, dan juga kami telah berikan kepada Musa Taurat, itu maksud dia, kitab Taurat ni. Kemudian tamaman, dalam perkataan tu kemudian Allah Ta'ala sebutkan tamaman, maksudnya apa? Sebab tu tamaman lin ni'mah, kata tafsir kata, iaitu untuk menyempurnakan kepada nikmat. Nikmat apa? Iaitu kepada sesiapa orang-orang yang alal lazina ahsan wa tafsilan likulli syai'. Jadi alal lazi ahsana, ke atas orang-orang yang ahsana. Tamaman alal lazi ahsana, artinya ialah Taurat ni, dia ni adalah menjadi penyempurna nikmat kepada orang-orang yang ahsan. Ahsan tu apa? Iaitu orang-orang yang menegakkan kitab Taurat tu. Sini maknanya ahsan sini bukan maknanya lebih baik tapi maksud dia lah, dia ada maksud dia, memanglah tafsiran dia, terjemahan dia adalah lebih baik, tetapi maksudnya adalah ahsan itu orang-orang yang melaksanakan. Jadi kita baca terjemahan, kita baca makna dia sebagaimana yang diberikan oleh ulama tafsir. Dia kata sini ialah maksudnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan satu kitab yang bernama Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai penyempurna nikmat kepada orang-orang yang melaksanakan kitab Taurat tersebut. Gitu kan maknanya. Jadi siapa-siapa yang melaksanakan kitab Taurat, maka dia akan dapat kesempurnaan lah, nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, kitab Taurat juga adalah tafsilan wa tafsilan likulli syai'. Dia adalah penjelasan, makna bayan, maknanya dia akan menjelaskan, menceritakan dengan detail semua benda, likulli syai' wahudan, dan dia adalah menjadi petunjuk, dan dia adalah menjadi warahmah, menjadi rahmat, la'allahum biliqa'i rabbihim yu'minun, semoga mereka, la'allahum situ maksudnya ialah iaitu orang-orang Bani Israel, sebab Nabi Musa diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Bani Israel, bukan untuk semua manusia, dia diutuskan untuk Bani Israel. Jadi Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam adalah untuk semua manusia, rahmatan lil alamin. Jadi Nabi ni Allah SWT ceritakan ni kepada Nabi Musa, Allah Ta'ala dah turunkan kitab Taurat. Kitab Taurat ni macam ni. Sifat dia tu kan, iaitu apa ni, tafsilan, iaitu tamaman, iaitu hudan, iaitu rahmah. Macam-macam sifat maknanya. Samalah juga dengan sifat Quran ni. Allah Ta'ala berikan Quran kepada Nabi Muhammad juga untuk kita semua kan. Untuk kita, begitulah sifat dia juga kan. Hudan, rahmah dan sebagainya kan. Kemudian, la'allahum, moga-moga orang-orang Bani Israel itu biliqa'i rabbihim yu'minun, akan beriman dengan berjumpa dengan Allah, dengan Tuhan mereka. Jadi berjumpa sebenarnya maksudnya akan ada kebangkitan lah kan, kebangkitan, iaitu akan beriman dengan hari kebangkitannya. Kemudian itu Taurat, Allah Ta'ala kata wahaza, Allah Ta'ala kata ni kan ayat sekarang minta maaf tak alih-alih lagi, minta maaf sekarang 155 insyaAllah. Ini ayat 155 wahaza kitabun. Allah Ta'ala kata sekarang ni wahaza kitabun, dan ini itu apa? Quran. Kitabun, ini adalah kitab anzalnahu, yang kami turunkan dia kan, mubarak, diberkati. Makna Quran ni adalah
diberkati, ada sifat lagi kan, fattabi'u, maka hendaklah kamu ikut dia. Jadi Allah Ta'ala kata fattabi'u, kami dah turunkan Quran sekarang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu ikutlah dia. Ni sekarang ni Quran yang sedang kita baca ni, wattaqu la'allakum turhamun, dan takutlah takut di sini kata ulama tafsir, kata takutlah kepada kesyirikan. Maknanya syirik tu kita kena takut maknanya menjauhi, jauhi daripada kesyirikan tu. La'allakum turhamun, moga-moga kamu akan mendapat rahmat. Jadi artinya orang yang tak takut, tak ada perasaan takut kepada syirik ni, dia tak akan dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cara kan, macam mana Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut lagi seterusnya, iaitu antakulu sini, dari segi itu, dari segi bacaan dia, tetapi dari segi makna dia macam ni, makna dia kan, Allah Subhanahu Wa Taala kata, aku dah turunkan Quran ni mubarak, diberkati, maka hendaklah kamu ikut Quran tu, moga-moga kamu ni akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Antakulu, tapi apa yang berlaku ialah Allah Ta'ala kata, janganlah pula, minta maaf, maksudnya janganlah kamu ni pula berkata, bukan untuk kamu ni berkata bahawa antakulu, bukan tidak untuk kamu berkata, innama unzilal kitabu ala ta'ifatain min qablina wa in kunna an dirasatihim laghafilin. Allah Ta'ala kata, ni tengok kan, Allah Ta'ala kata pun bukannya tujuan dia untuk kamu katakan, kami turunkan Quran ni bukan tujuannya untuk kamu katakan apa, kamu katakan dia kata innama unzilal kitab, sesungguhnya diturunkan Alkitab, iaitu satu kitab, iaitu kepada orang Yahudi lah kan, ala ta'ifataini, kepada Bani Israel. Ta'ifatain itu maknanya dua kumpulan apa, iaitu Yahudi dan Kristian dan juga Yahudi. Jadi bukan tujuan dia untuk kamu kata saja kan, kamu kata orang Yahudi, orang Kristian dah dapat kitab, mereka dah dapat kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi min qablina, dia kata sebelum daripada kami orang Arab lah maksudnya kan. Jadi wa in kunna an dirasatihim laghafilin, kami tak tahu apa-apa makna untuk mengaji, untuk belajar kan, an dirasatihim laghafilin, kami tak tahu pun, maknanya bukan diturunkan untuk kami pun, maksud itu kan. Bukan, Allah Ta'ala kata tujuan Quran diturunkan untuk kamu berkata macam tu. Kemudian apa lagi? Au takulu, dan bukan juga tujuannya untuk awak ni berkata. Seterusnya insya-Allah. Au takulu, tengok panjang sikit minta maaf ayat 157, ayat terakhir insya-Allah kan. Dan bukan juga tujuan dia au takulu law anna unzila alaina alkitabu lakunna ahda minhum. Kalaulah turun kepada kami, dia kata Alkitab, ada kitab turun kepada kami, lakunna ahda, nescaya kami ni akan menjadi lebih mendapat petunjuk lagi daripada siapa? Tu minhum, daripada orang Yahudi dan juga Kristian, daripada Bani Israel, daripada Ta'ifatain tadi tu. Tengok kan, ni nak cerita, Allah Ta'ala ceritakan kefahaman dia, maksud gini kan, orang Arab ni banyak alasan, orang musyrik ni banyak alasan. Alasan mereka tu kan nak katakan, mereka dapat kitab, kita tak ada kitab. Habis tu ni Quran ni, sebab tu Allah Ta'ala kata kan sini kan, Allah Ta'ala kata apa tu, wahaza kitabun, ni kitab ni untuk kamu lah ni. Tapi mereka kata macam-macam kan, dah tak nak beriman. Mereka kata bahawa mereka untunglah dapat kitab, tapi kita tak tahu apa-apa, kitab mereka tu. Kalau turunkan kepada kami, ni ayat dia, au takulu, bukannya untuk tujuan kamu ni berkata lau anna unzila alaina alkitabu lakunna ahda minhum, kalau kami dapat kitab, nescaya kami pun akan lebih hebat lagi daripada mereka, lebih hidayah lagi daripada mereka, lebih bagus daripada mereka lah. Faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata, tengok sekarang ni, faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum. Sekarang kan dah datang ni kan, faqad ja'akum bayyinatun, bayyinah sini maksud dia adalah maknanya penjelasan, satu benda yang jelas, iaitu apa, mukjizatnya dengan Qurannya datang kepada kamu, maknanya jelas tu kan Quran tu kan. Kamu dicabar, kamu nak buat, kamu tak boleh buat kan, mir rabbikum, daripada Tuhan kamu. Nabi Muhammad bawa datang semua tu kan, itu bayyinah kan, dengan mukjizat yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu minta gini, kadang-kadang Allah Taala beri macam-macam kan. Kemudian Allah SWT kata telah datang kepada kamu semua tu bayyinah. Kemudian selepas tu apa Allah kata Quran ni, wahudan warahmah, dia tu adalah petunjuk, dah tunjuk kepada kamu kan. Kalau kita katakan macam manual, macam apa kan, cara dah tunjuk kan, ni cara buat macam ni, ini Quran dah cara tunjuk kepada kamu kan. Hudan, kemudian dia juga menjadi rahmah.
rahmah kan. Rahmah mana jadi macam-macam lah mana kepada kita kan. Kalau tak ada Quran tu tak tahulah kita ni kan. Rahmah maknanya bila kita baca Quran pun kita rasa tu dari segi bacaan saja. Kalau ikut Quran itu adalah rahmat Allah Subhanahu Taala kan. Maknanya Allah Taala nak cerita, Allah Taala tak biarkan kita ni berfikir sendiri kan. Macam mana nak buat ni, macam mana nak buat ni, Allah Taala cerita semua kan. Ni buat macam ni, buat macam ni. Semua ada dalam Quran. Kita tak baca je kan. Jadi Allah Taala kata dia adalah hudan, dia adalah rahmah. Jadi kemudian Allah Taala kata apa dulu selepas tu, faman azlamu mimman kazzaba bi ayatillah wa sadafa anha. Siapakah yang lebih jahat? Siapakah yang lebih zalim? Tak ada. Bila Allah Ta'ala kata faman azlama ni bukan maknanya soalan, tapi maksudnya ialah bukan maknanya maka siapa? Siapa? Bukan maksud siapa macam tu, tapi maksud dia adalah tak ada la ahad. Tak ada orang yang lebih dahsyat lagi. Tak ada orang yang lebih jahat lagi. Tak ada orang yang lebih zalim lagi. Faman azlam, Allah Ta'ala kata mimman kazzaba bi ayatillah. Tak ada orang yang lebih zalim lagi selain daripada orang jenis macam ni. Jenis apa? Iaitu orang yang mendustai Allah SWT. Dah turun dah kata tak, macam-macam tu nak kata tipunya mereka ni kan. Makna padahal ada tapi mereka kata tak ada. Dah turun, mereka kata kalau turun kami akan lebih baik apa. Sekarang dah turun kenapa tak nak ikut? Jadi Allah Ta'ala kata wasadafa anha. Sadafa tu maknanya berpaling, maknanya jadi syirik lah kan, tak nak terima apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sanajzil ladzina yasdifuna an ayatina. Allah Ta'ala kata kami akan balas sanajzi, kami akan balas orang-orang yang yasdifuna an ayatina. Yasdifuna berpaling daripada ayat-ayat kami, tak nak endah, tak nak terima, tak nak dengar apa yang kami berikan. An ayatina su'al azab, kami akan kenakan kepada mereka tu kan. Yasdifuna an ayatina, yang berpaling su'al azab, kami akan balas mereka apa? Sanajzi su'al azab, kami akan balas mereka kan. Jadi sanajzi su'al azab, jadi kita Allah SWT sebut sini kan, kami akan balas. Macam mana balas? Su'al azab, dengan seburuk-buruk azab. Bima kanu yasdifun. Kerana apa Allah Ta'ala balas tu? Kerana mereka telah yasdifun, mereka telah berpaling terima, padahal Nabi Muhammad SAW wujud depan mereka kan 13 tahun. Sebelum daripada tu Allah Ta'ala beri kelebihan yang hebat kepada Nabi Muhammad SAW kan, dengan amanahnya, dengan baiknya, dengan apa semua kan, semua dipercayai dan semua kan. 40 tahun lepas tu jadi Nabi, 13 tahun Allah Ta'ala tunjukkan semua sekali kepada mereka, tapi adakah mereka terima? Mereka tak terima. Jadi sebab tu Allah Ta'ala kata sini kan, mereka ni Allah Ta'ala akan balas sanajzi allazina yasdifun an ayatina su'al azab bima kanu yasdifun. Kerana mereka tu berpaling, maka Allah SWT kenakan kepada mereka azab yang sangat dahsyat kan. Jadi insya-Allah kita akan masuk dalam sesi akan datang, insya-Allah kita telah sampai ke penghujung insya-Allah kan, iaitu surah Al-An'am, dan tak lama lagi insya-Allah kita akan masuk ke surah Al-A'raf insya-Allah. Setakat itu sahaja pada hari ini. Insya-Allah berjumpa lagi dalam sesi akan datang insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.